C di antara Terengganu dengan Kuala Lumpur. Yang menariknya akan melibatkan dua pasukan yang mencari slot. Siapakah yang akan mengungguli peringkat kumpulan di kumpulan C ini? Dua-dua pasukan telah pun mencatatkan 2 kemenangan menuju kepada perlawanan ini. Dan pemenang di dalam perlawanan ini akan menjadi juara kumpulan C. Terengganu menurunkan Ami Aiman bin Muhammad Sabri jersey nombor 7, Haji Rosali bin Taha nombor 9, Muhammad Faizal Ismail jersey nombor 5, Muhammad Syahiran bin Zali nombor 6, Muhammad Syarun Nabil bin Abdullah jersey nombor 1, Muhammad Yusri bin Jusoh jersey nombor 4, Muhammad Syafiq Imran bin Muhammad Zaharudin jersey nombor 6. Nombor 8, maafkan saya, Muhammad Amirul Akif bin Suhaimi nombor 12, Ahmad Farid Aswad bin Razali nombor 3, Muhammad Hasrul Hakim bin Alwi nombor 2, Nukman Hakim bin Muhammad nombor 11 dan juga Muhammad Alif Izham bin Abdullah jersey nombor 10 di bawah penguasaan head coach Afandi bin Sulaiman dengan mengurus pasukan saudara Muhammad Rozman bin Mukhtar. Manakala untuk pasukan Kuala Lumpur, Muhammad Azrul bin Hasbullah, Tujuan Mardianto bin Zakaria, Muhammad Tajuddin bin Mat Isa, Saiful Hisham bin Zainal Abidin, Muhammad Faizal bin Mat Daud, Cik Muhammad Nasai bin Cik Ramli, Muhammad Sukri bin Abdul Talib, Muhammad Razi bin Haji Muhammad Ismail, Muhammad Izzat bin Mesran, Zizi Azwan bin Hasan Basri dan juga Wan Hafiz Syazwan bin Wan Mazlan di bawah head coach Roshin Nordin dan juga pengurus pasukan Muhammad Kamaruz Zaman bin Noor. Pulaan yang berhati-hati untuk kedua pasukan ini, mempunyai bakat terbaik sekali main-main untuk kedua pasukan. Pace mainan yang begitu pantas sekali. Sudah pasti pemilihan permainan berhati-hati yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan menghadap game yang ketiga ini. Kuala Lumpur membuka permainan. Sebenarnya mereka sedang berkira-kira sebenarnya untuk menduduki tangga keberapa dalam kumpulan, disebabkan oleh kedudukan mereka di kumpulan C dan dijadualkan naib Johan kumpulan C ataupun Johan kumpulan C akan berjumpa dengan naib Johan kumpulan A. Yang tewas atau yang menang dalam perlawanan ini akan berjumpa dengan ATM. Itulah yang menarik. Mungkin mereka memilih untuk tidak mahu berjumpa ATM di peringkat suku akhir nanti. Itulah mungkin kita tak tahu apakah percaturan, tapi dari melalui pergerakan mereka seperti tidak mahu bermain pula kedua pasukan ni. Tak ada pressure ataupun apa yang dilakukan oleh kedua-duanya. Adakah mereka mempunyai perancangan yang sama untuk kedua-dua jurulatih pasukan? Strategi yang diamalkan oleh kedua-dua pasukan itu begitu terlihat sebenarnya. Bagaimanakah mahu kita mengulas perlawanan seperti ini? Tiada pressure, tiada apa, tiada pemain yang melakukan pressure, hanya hantaran-hantaran seperti mahu menamatkan perlawanan. Apakah yang akan terjadi pada penalty stroke nanti? Adakah akan membiarkan semua gol dibiarkan sehingga ke minit yang terakhir, semata-mata tidak mahu bertemu dengan ATM? Itulah yang berlaku. Sungguh menarik sebenarnya. Kuala Lumpur menolak ke belakang. Daripada kucing api, berapa minit satu game? Satu slot perlawanan telah ditetapkan selama 15 minit, satu masa saja ataupun satu kuarter. Dan keputusan selepas tanpa bertukar padang, apa saja keputusan
Selepas 15 minit itu diambil kira sebagai keputusan akhir. Jika terikat kedudukan satu sama atau kosong sama, akan terus saja ditentukan dengan penentuan penalti stroke. 3 penalti stroke, dengan cara siapa saja yang mendahului melalui penalti stroke pertama ataupun kedua sudah dikira sebagai pemenang. Dan sebenarnya itulah yang kita lihat yang berlaku di antara Kuala Lumpur dan Terengganu. Dua-dua mempunyai pendapat yang sama tentang siapakah yang akan layak seterusnya bertemu dengan ATM yang juga juara pada tahun 2019. Mereka baru saja melihat kelibat pace yang ditunjukkan oleh ATM dalam perlawanan sebentar tadi. Saya tidak terkejut sebenarnya dengan pattern permainan sebegini. Saya cuma akan tertanya-tanya dengan apakah pattern penalty stroke nanti. Mereka boleh saja membiarkan game ni berakhir sebegini sehingga minit yang ke-15 tanpa perlu bekerja lama ataupun berlari sebenarnya. Tiada salahnya. Kerana itulah strategi yang telah mungkin disetkan oleh kedua-dua jurulatih pasukan Afandi bin Sulaiman untuk Terengganu dan juga Rosin bin Nordin untuk Kuala Lumpur. Tapi semangat kesukanan mungkin, siapa sangka jumpa ATM boleh beat ATM kan? Siapa sangka. Tapi reputasi ATM yang terlalu tinggi menjadikan perlawanan ini seperti ini. Waktu ketika ini hanya mainannya pas-pas bola saja, seperti latihan petang-petang.
Kembali dalam perlawanan di antara Kuala Lumpur dan juga Terengganu. Dan Johan akan menghadapi pasukan Angkatan Tentera Malaysia, manakala Naib Johan akan menemui tuan rumah Melaka. Dan dapat lihat daripada segi permainan kedua-dua pasukan ini, kedua-duanya tidak mahu berhadapan dengan Angkatan Tentera Malaysia di peringkat suku akhir nanti. Mereka memilih menolak-nolak bola sahaja. Mungkin menantikan penalti stroke sebentar nanti, yang kita juga masih terduga-duga apakah yang berlaku masa penalti stroke nanti. Itu yang tertulis oleh minat-minat. Dua-dua tim tak nak menang. Jadi itulah yang menghairankan. Lebih menghairankan ialah macam mana mereka nak menghadap penalti stroke selepas ini. Adakah akan hanya membiarkan saja gol, atau buang bola, ataupun saja-saja buat tak nak gol. Itulah strategi yang telah dirancang oleh coach kedua-dua pasukan. Dan pemain-pemain dengan begitu disiplin mengikut strategi ini dengan baik. Dan tamat perlawanan di antara kedua pasukan ini, dan kita akan bersambung dengan penalti stroke di antara kedua-dua pasukan. Dan kita masuk ke peringkat penalti stroke yang dijangka lebih menarik. Banding perlawanan sebentar tadi antara kedua pasukan ini, dah tentu mereka berkira-kira. Sebab yang menang akan menentang ATM, yang tewas akan menentang Melaka. Jadi pilihlah. Kalau dua-dua memilih untuk tidak mahu menjadikan gol, akan ditentukan oleh toss coin. Saya kira untuk penentuan pasukan menjadi Johan atau Naib Johan peringkat kumpulan. So jangan ke mana-mana. Menarik juga kita nak lihat toss coin itu nanti jika kesemua pemain memilih untuk tidak mahu menjadikan gol. Ke kiri seperti dah diagak tak mahu menjadikan gol pemain-pemain ini. Jarang-jarang sekali kita lihat situasi begini. Tapi itulah yang berlaku. Menarik sebenarnya caturan yang dibuat oleh kedua-dua pasukan. Kita lihat pasukan Terengganu, ke manakah perginya bolanya. Ditolak ke sebelah kanan pula, serong jauh. Tergelak saya, maafkan saya dengan situasi ini. Itu yang berlaku. Mereka betul-betul bergantung kepada pilihan untuk melakukan toss coin sebentar nanti. Tapi formaliti perlawanan tetap perlu diteruskan dengan pengambilan penalti oleh kedua pasukan. Saya tidak heran jika semua ketiga-tiga pemain akan tidak mahu menjaringkan gol. Bersorak penonton-penonton melihat kelibat keadaan yang berlaku. Mungkin hampir seluruh stadium sudah pun tahu dengan situasi yang sebenarnya, termasuklah kita di konti pengulas ini. Sebelah dikatakan itulah yang berlaku sebenarnya. Bersorak mereka dengan miss penalti yang berlaku sekarang ini.
Kenapa ya dia orang tak nak jaringkan gol? Tanya kucing api. Kelantan mana? Kata Nur Zafira. Kelantan telah pun habis perlawanan ketiga-tiga perlawanan. Tewas ketiga-tiga perlawanan dan berakhir cabaran mereka dalam maksa Games 2022 ini. Tinggi sikit lagi nak masuk dalam gol. Hampir berjaya menjaringkan gol. Kena marah dengan coach kalau dia jaringkan gol tadi. Nanti Melaka lawan apa? Melaka akan melawan orang yang kalah di antara kedua pasukan ini. So sebenarnya Kuala Lumpur dan juga Terengganu sedang memilih untuk kalah sebenarnya sekarang. So sebab tu dia sengaja tidak menjaringkan gol. Mereka mengharapkan kepada toss coin pengadil untuk menentukan siapakah yang akan menentang ATM dan siapakah yang akan menentang Melaka pada perlawanan. Saya pun tak tahu kenapa mereka memilih untuk bertemu Melaka, kedua pasukan ini. Mungkin mereka jangkakan peluang untuk ke separuh akhir lebih cerah kalau mereka bertemu dengan Melaka berbanding dengan ATM. Toss coin akan berlaku di antara kedua-dua pasukan setelah hampir 20 minit tanpa jaringan di dalam real play dan juga penalti. Saya harap penonton-penonton di luar sana akan bersabar dengan situasi ini. Semakin ramai yang menonton dan arah pengadil memberikan penjelasan yang jelas untuk kedua-dua pasukan, siapakah yang menang atau siapa yang kalah. Mungkin kita dapat lihat dengan reaksi tubuh badan mereka sebentar nanti, siapakah yang akan bertemu dengan ATM ataupun Melaka. Kita masih belum dapat melihat dengan jelas ataupun mendengar daripada mungkin daripada body movementnya Kuala Lumpur yang akan menentang ATM. Mungkin kita lihat pemain Terengganu tu laju je kembali ke kemah untuk menyampaikan berita kepada pemain-pemain yang lain. Dan ternyata KL Kuala Lumpur menang toss coin tersebut dan setelah Kuala Lumpur melalui kontak yang kita lihat keluar daripada pedang tadi, Kuala Lumpur akan menentang ATM di peringkat suku akhir petang nanti yang dijadualkan bermula pada pukul 5 petang. Dan Terengganu akan berjumpa dengan tuan rumah Melaka. Kita teruskan dengan perlawanan seterusnya membabitkan perlawanan kumpulan D di antara Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan.